pagi hari. Segala sedosa. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kerana memilih untuk bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Ceriakan pagi anda pada hari ini iaitu hari Rabu bersamaan dengan 5 Julai 2023. Begitu cepat pantas masa berlalu. Kita dah memasuki bulan Julai dan tinggal beberapa bulan saja lagi, Pasha, kita nak memasuki ke tahun baru. Dan bagaimanakah azam anda dan bagaimanakah corak pekerjaan anda? Adakah ianya berjalan dalam landasan yang ditetapkan ataupun banyak lagi yang tertinggal sebenarnya? Jadi kita dah sampai pertengahan tahun ini, moga-moga apa yang kita dah azamkan pada awal tahun tu adalah mungkin ada yang dah tercapai ataupun hampir nak tercapai. Apa-apa pun kita masih lagi ada berbaki lebih kurang 6 bulan sehingga hujung tahun. Mana-mana azam yang belum tercapai tu bolehlah kita cepat-cepat capai azam tersebut, Nurul. Ya, dan seperti sedia maklum ya, mungkin kita boleh kongsikan antara laporan berita yang telah pun diterima dan semua sedia maklum mengenai kes lemas yang membabitkan sekeluarga dan di mana kita telah pun memahami di mana 7 mayat telah ditemukan dan telah pun dikenal pasti identitinya, telah pun selamat dikebumikan pada lewat tengah malam tadi, iaitu sekitar 11.50 tengah malam ya. Dan difahamkan ketika ini antaranya 2 mangsa masih lagi satu mangsa telah ditemukan dan satu lagi mangsa masih lagi dalam gerak kerja pencarian diteruskan. Dan salam takziah kita ucapkan kepada keluarga mangsa dan semoga roh Allahyarham dicuci rahmat dan ditempatkan di kalangan mereka yang beriman. Dan itulah dia antara corak yang kita nak kongsikan, di mana kita sentiasa berhati-hati dalam apa jua tindakan, dan malang itu sememangnya tidak berbau ya. Dan kita tak tahu ajal maut itu di tangan Tuhan. Baik, seperti biasa kita bersiaran selama 1 jam secara langsung dari Wisma Bernama dan kita akan kongsikan dulu sedikit petikan daripada portal bernama.com. Okey, dengan apa yang kita kongsikan tadi Pasha mengenai di mana jenazah 7 keluarga telah pun selamat dikebumikan, dan mungkin saya boleh kongsikan sedikit sebanyak di mana lokasinya membabitkan di jeram air putih, di mana ini disifatkan sebagai lokasi kurang sesuai untuk orang ramai beriadah, apatah lagi untuk berkemah dan bermalam di situ kerana keadaan struktur geografi kawasan tersebut yang dikatakan kerapnya berlaku insiden kepala air berlaku di situ. Dan hal tersebut diakui oleh penduduk di perkampungan tersebut, di mana mereka menyatakan bahawa di kawasan tersebut ketika ini adalah bersesuaian sekali untuk melakukan aktiviti-aktiviti untuk menangkap ikan, dan sama sekali bagi aktiviti untuk perkemahan ataupun perkelahan tidak digalakkan, kerana seperti mana kita dapat saksikan ketika ini di skrin televisyen, struktur ataupun geografi keadaan di jeram air putih yang dilihat agak lapang sebenarnya. Deras air sungai yang akan datang secara tidak disangka juga turut berisiko di situ, dan justru sekiranya kebanyakan penduduk kampung juga sudah arif dengan kawasan tersebut, sudah boleh mengesan petanda awal berlaku kepala air. Justru orang daripada luar kawasan tidak digalakkan untuk melakukan sebarang aktiviti perkelahan di situ. Apa-apa pun dalam apa jua aktiviti yang kita lakukan, sama ada di dalam ataupun terutama sekali aktiviti yang dilakukan di luar, kita kenalah ambil langkah yang berjaga-jaga dan berhati-hati, juga peka dengan keadaan di sekeliling. Dan difahamkan juga kes insiden lemas yang membabitkan sekeluarga ini bukanlah insiden yang kali pertama berlaku, dan kerap kali dilaporkan di lokasi yang sama juga turut membabitkan korban nyawa. Baik, seterusnya dari portal bernama.com juga, ini satu berita yang agak menarik berkaitan dengan sains dan juga peminat-peminat mungkin dalam usaha memelihara binatang-binatang.
Satu Frozen Zoo yang pertama di Malaysia telah pun ditubuhkan di Institusi Penyelidikan di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, iaitu Institute of Planetary Survival for Sustainable Wellbeing ataupun Planet IIUM. Jadi Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata Frozen Zoo ini adalah satu daripada projek utama Planet IIUM dan juga adalah satu inisiatif yang kritikal dan juga inovatif dalam menyimpan bahan genetik spesies haiwan yang terancam. Dan perubahan Planet IIUM ini juga disifatkan sebagai satu inisiatif yang selari dengan hala tuju serta penegasan Kementerian Pendidikan Tinggi yang mahukan universiti memfokus kepada peningkatan kecemerlangan. Jadi antara salah satu orang kata usaha ataupun aktiviti yang dijalankan oleh Planet IIUM ini adalah dengan mengumpul, menyimpan dan juga memelihara sel-sel, tisu dan juga bahan pembiakan daripada pelbagai spesies haiwan. Dan untuk pengetahuan anda semua, pada tahun 2016 sebenarnya satu kumpulan penyelidik dari Frozen Zoo ini telah pun menjalin satu kerjasama dengan Borneo Rhino Alliances ataupun BORA untuk memelihara 3 badak sumbu Sumatera. Jadi walaupun sesuatu spesies haiwan itu telah pun pupus, Nurul, tapi sel-sel dan tisu haiwan tersebut masih lagi dipelihara dalam Frozen Zoo, Frozen Zoo ni. Itu satu usaha yang begitu kreatif sekali dan sangat-sangat digalakkan, dan ianya adalah untuk keselangsungan ilmu untuk generasi pada masa akan datang. Dan seperti biasa ketika ini kita lihat cuaca pun keadaan yang tidak menentu ya. Kalau kita lihat, kalau panas tu panas sangat masyarakat, tapi kalau hujan tu hujan lebat. Itu yang berlaku semalaman dan difahamkan ada sekitar kawasan di Kuala Lumpur turut terkesan dengan banjir. Jadi kita nak tahu mengenai ramalan cuaca hari ini bagi melancarkan aktiviti anda, dan selepas itu kita langsung ke bilik berita bersama dengan rakan penyampai. Silakan. Assalamualaikum dan salam hormat. Suruhanjaya Pilihan Raya mengadakan mesyuarat khas pagi ini bagi menentukan tarikh-tarikh penting pilihan raya negeri bagi 6 negeri terlibat. Mesyuarat berkenaan yang berlangsung di Menara SPR di Putrajaya akan dipengerusikan oleh Pengerusi SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh. Ia diadakan untuk menentukan tarikh-tarikh penting PRN bagi Kedah, Kelantan, Terengganu, Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan seperti tarikh rit pilihan raya, hari penamaan calon, hari pengundian dan daftar pemilih yang akan digunakan serta lain-lain persiapan bagi melaksanakan pilihan raya itu. SPR akan mengadakan sidang media sejurus selesai mesyuarat khas itu dan akan disiarkan secara langsung di Bernama TV. Jenazah 7 daripada 9 sekeluarga yang terkorban dalam tragedi kepala air di Jeram Air Putih Cukai Terengganu selamat dikebumikan dalam satu liang lahat di Tanah Perkuburan Islam Felda Lebah Hilir 3, Kuantan Pahang lewat malam tadi. Pengebumian jenazah Karim Abdullah 39 tahun dan isterinya Azizah Iyi 40 tahun serta 5 anak mereka iaitu Muhammad Zulkarnain Haikal Karim 11 tahun, Putri Nur Erina Natasha 10 tahun, Muhammad Haziq Zikri Karim 6 tahun, Putri Ariana Umaira Karim 4 tahun dan Putri Balkis Izzati Abdul Rahman 18 tahun selesai pada 11.52 malam. Terdahulu, van membawa kesemua jenazah tiba di Masjid Ubudiyah Felda Lebah Hilir 3 pada 9.55 malam diiringi kereta peronda polis sebelum disembahyangkan oleh lebih 150 anggota keluarga dan kenalan. Turut hadir Pengerusi Felda Datuk Seri Ahmad Syabri Cik, Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail dan Ketua Polis Pahang Datuk Yahaya Othman.
Ahad lalu, 10 individu termasuk 9 sekeluarga hilang selepas dihanyutkan kepala air semasa berkelah di jeram itu pada Sabtu. Mayat Puteri Alia Maisarah Karim 16 tahun ditemukan pada 3 petang semalam, manakala mangsa yang masih hilang ialah Puteri Nur Fatin Karim 14 tahun dan Muhammad Fikri Saliman 24 tahun dari Batu Pahat, Johor, iaitu tunang Puteri Balkis Izzati. Pelajar lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM yang memohon melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi boleh menyemak keputusan permohonan 7 Julai ini. Semakan boleh dilakukan bermula 12 tengah hari hingga 5 petang 16 Julai. Kementerian Pendidikan Tinggi berkata pada hari sama, pelajar boleh menyemak keputusan permohonan melanjutkan pengajian ke Universiti Awam, Politeknik, Kolej Komuniti dan institusi latihan kemahiran awam peringkat sijil, asasi dan diploma sesi akademik 2023-2024. Keputusan boleh disemak secara atas talian melalui pautan seperti yang tertera. Semakan juga boleh dilakukan melalui aplikasi Mobile UPU Pocket di telefon pintar. Pengesahan setuju atau tolak tawaran pula akan bermula 8 sehingga 16 Julai di laman web IPTA dan ILTA. Mesej tular di media sosial kononnya terdapat peraturan komunikasi baharu oleh kerajaan yang akan merekodkan semua panggilan serta memantau rangkaian media sosial dan forum adalah palsu. Sebenarnya .my di laman rasminya memaklumkan berdasarkan hasil penelitian dan semakan dijalankan, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia mendapati mesej tular itu adalah tidak benar. Mesej tersebut didapati mula tular pada 2017 di beberapa negara seperti Ghana, Emirat Arab Bersatu, India dan juga Singapura. Ia disahkan oleh beberapa laman termasuk laman semak fakta di India, factcrescendo.com, Akhbar International Business Time di India dan di Independent Singapore. Mesej tersebut didapati diubah sedikit dari semasa ke semasa namun kandungan mesej masih sama. Sebenarnya .my memaklumkan kerajaan pada 2015, 2017 dan 2019 melalui Polis Diraja Malaysia, Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Komunikasi dan Multimedia juga menafikan perkara itu. Antara lain, mesej yang tular itu mendakwa semua panggilan dirakam manakala platform media sosial seperti WhatsApp, Twitter dan Facebook dipantau. Sekian dari Bilik Berita waktu ini. Malaysia Madani, tekad perpaduan. Assalamualaikum dan salam hormat. Hai, masih lagi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami. Hari ini satu topik yang sangat menarik kita akan bawakan dalam Apa Khabar Malaysia hari ini berkenaan dengan teknologi pertahanan, Nurul. Mungkin ramai antara kita yang tak pernah dengar ataupun pernah dengar tapi tak begitu, orang kata tak begitu peka. Kita tak berapa tahu sangat berkenaan dengan teknologi pertahanan ini. Jadi pada hari ini untuk kita bercakap mengenai satu program yang akan membudayakan R&D ataupun Research and Development dalam orang kata industri pertahanan yang akan bermula di sekolah-sekolah di Malaysia. Pada hari ini dengan segala hormatnya kami sangat berbangga bersama kami pada hari ini tetamu yang telah kami jemput yang berhormat Adli bin Zahari merupakan Timbalan Menteri Pertahanan Kementerian Pertahanan Malaysia dan juga Dr. Azdida binti Yusof, Ketua Cawangan Biosurveillance dan Pertahanan Biologi, Bahagian Teknologi Perlindungan dan Biofizikal, Institut Penyelidikan Sains dan Teknologi Pertahanan ataupun pendeknya STRI dari Kementerian Pertahanan Malaysia juga selaku Timbalan Pengerusi Program Membudayakan R&D Pertahanan di Sekolah. Panjang dia punya. Panjang dia punya description dia, betul. Tajuk dia. Okey, sesuatu topik yang begitu menarik sekali untuk kita kupaskan sebenarnya Pasha ya, dan juga untuk tetamu kita pada hari ini. Bahawa sebelum ni kalau kita lihat sesuatu teknologi pertahanan merupakan satu kerahsiaan yang perlu dijaga, rahsia negara. Sesuatu yang serius. Tapi kali ini elemennya agak dilembutkan apabila ianya dibawa
termasuk kepada sekolah, bagaimanakah impaknya dan bagaimanakah penerimaannya dan kesannya kepada anak-anak ini. Dan pastinya kita melihat daripada sudut yang positif khasnya, dan kita nak bertanya kepada menteri kita iaitu YB Adli Zahari, merupakan Timbalan Menteri Pertahanan Kementerian Pertahanan Malaysia, mengenai program ini. Sesuatu program yang begitu menarik, idea untuk mengadakan program membudayakan R&D pertahanan di sekolah ini. Tercetusnya bagaimana tu YB, dan bagaimanakah dan kenapakah sekolah ini dipilih untuk memulakan langkah sedemikian? Assalamualaikum dan selamat pagi. Dan terima kasih kepada Fasha dan Nurul dan juga Datuk Asnida daripada Strike. Dan kita tahu, pertamanya saya ucap terima kasihlah kepada Bernama TV kerana menjemput kita dalam kita mempromosikan program untuk membudayakan R&D di berkaitan dengan pertahanan ini di sekolah. Kerana kita tahu bahawa mungkin macam tadi juga persoalan yang ditanya kan, bagaimana pertahanan itu biasanya memang agak asing industri itu. Tapi sebenarnya idea ini datang kalau kita lihat, kita tahu bahawa antara cabaran kita pada hari ini adalah tentang minat pelajar-pelajar kita kepada sains, teknologi, kejuruteraan dan juga matematik tu. Ini antara cabaran bagi kita. Jadi kita lihat bahawa dalam industri pertahanan ini ada banyak persoalan-persoalan yang berkaitan dengan sains, dengan teknologi dan aspek-aspek kejuruteraan itu sendiri. Sebab itu selalunya bila disebut tentang pertahanan, yang tergambar di pemikiran kita adalah aset-aset pertahanan. Tetapi kalau kita lihat komunikasi ada dalam bidang pertahanan, electrical, mechanical ataupun kalau kita tengok microtronic contohnya kan. Jadi ini antara yang bidang-bidang yang saya fikir penting juga untuk kita tingkatkan. Dan yang kedua, kalau kita lihat dalam kerajaan memperkenalkan konsep madani itu, dalam tonggak ketiga madani itu ada disebut tentang daya cipta. Jadi kita tahu bahawa industri pertahanan ini banyak terkait juga dengan usaha untuk meningkatkan inovasi dan dalam masa yang sama sebenarnya meningkatkan kreativiti. So dalam konteks ekonomi selalu kita sebut tentang orange economy. Ekonomi berasaskan kepada inovasi. Jadi kita fikir bahawa di Kementerian Pertahanan ini antara aspek yang penting kita berbelanja berbilion ringgit untuk industri pertahanan. Jadi kalau ini boleh kita ketengahkan kepada para pelajar bahawa mereka boleh melihat masa depan mereka dengan teknologi ini, peluang pekerjaan, bagaimana mereka boleh meningkatkan ekonomi. Tapi yang paling penting bagi saya adalah bagaimana mereka boleh punya inovasi, dan dalam masa yang sama kita sebenarnya boleh juga mencungkil bakat di kalangan para pelajar itu, bagaimana industri pertahanan ini boleh memberikan suatu motivasi kepada para pelajar itu minat kepada sains, teknologi, kejuruteraan dan juga matematik itu. Kerana mereka bila melihat masa depan mungkin akan menimbulkan minat mereka kepada apa yang kita sebut sebagai R&D ini sendiri. Tadi kalau kita dengar YB banyak sebut, bila kita sebut pasal industri pertahanan ni, mungkin antara image yang pertama timbul di fikiran adalah aset-aset fizikal, mungkin jentera-jentera yang kita lihat dan sebagainya. Tapi yang saya lebih berminat ni, saya nak tahu lebih lagi sikit, mungkin Dr. Aznida boleh terangkan atau menjelaskan sedikit mengenai biosurveillance dan juga pertahanan biologi. Apa tu sebenarnya? Okey. Terima kasih Cik Fasha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita bercakap pasal biosurveillance, kita bercakap pasal yang mudah contohnya COVID-19. Kita boleh kata dia sebagai satu ejen biologi yang boleh menjadi BWA, Biological Weapon Agent, kita panggil dia Biological Weapon Agent, di mana mikrob ni berupaya untuk memusnahkan kita dalam suasana yang senyap, yang terkejut, macam kita berdepan dengan COVID yang lepas. So COVID ni pun kita boleh kategorikan sebagai, kita nak kata BWA pun tak boleh, kita nak kata dia intentionally, unintentionally ke macam mana, grouping tu macam tak berapa jelas. Tapi kami di Strike, apa yang kami laksanakan di biosurveillance dan pertahanan biologi, kita oblik kepada Convention Senjata Biologi dan Toksin, di mana kita di peringkat awal ni kita pemantauan dan bersedia menghadapi ancaman. Jadi di cawangan saya, apa yang kita laksanakan R&D yang berkaitannya ialah kita readykan SOP dia
untuk apabila kita berdepan dengan outbreak, kita dah tahu what we need to do, apa sampel yang kita laksanakan. And bukan sahaja dengan strike, it's an interagency punya komitmen. Kita bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan, Bomba Hazmat, lepas tu dengan MKN, dengan NADMA, dan satu kerjasama yang lengkap, yang mana bila ada outbreak kita tahu mana nak dituju, siapa agensi yang berkaitan. Itulah. Itu dia kerjasama yang lebih luas, menyeluruh dan pastinya memberi satu impak yang begitu berbeza sekali dalam lanskap pendidikan anak-anak ini. Dan kita berbalik kepada YB. Tadi YB dah menyatakan apakah tujuan program ini diusulkan, dan mungkin YB boleh ulaskan lebih mendalam lagi objektif program ini juga, bagi lebih kita mendalami juga, difahamkan untuk memberi pendedahan dan juga kesedaran kepada para pelajar mengenai kepentingan sains dan teknologi, inovasi pertahanan serta R&D pertahanan. Mungkin YB boleh ulas. Dia kalau kita lihat bila 7 bulan saya di Kementerian Pertahanan ini, saya tengok di antara aset terpentingnya adalah institut daripada SRAI inilah, Institut Penyelidikan Sains dan Teknologi Pertahanan ini. Dan kalau kita lihat, sebenarnya di institut ini ada ratusan saintis kita. Ini salah seorang daripada saintis kita yang ada, Dr. Asnida. Tapi kalau kita tengok ada pelbagai bidang. Jadi sebenarnya antara aspek yang penting yang harus kita manfaatkan kepakaran kita itulah untuk membina kesedaran di kalangan para pelajar. Jadi kita boleh tunjukkan kepada para pelajar itu sendiri kemampuan yang ada pada kita di kalangan para saintis kita. Dan ini adalah sebahagian daripada proses ataupun objektif kita. Jadi kalau kita boleh timbulkan kesedaran, minat dan seumpamanya, dia mesti datang daripada orang yang mempunyai kemampuan itu. Itu satu. Yang kedua adalah tentang kita boleh meningkatkan lagi bagaimana kita boleh mencungkil bakat. Ini objektif kita. Kerana kita tahu bahawa kadang-kadang walaupun dia pelajar di peringkat menengah, tetapi kalau kita tengok dengan dunia pelajar kita hari ini, mereka sudah menembusi dunia di peringkat antarabangsa. Kalau kita tengok, mungkin pertahanan bagi kita mungkin asing, bagi pelajar. Tapi bagi saya tidak. Kerana kalau kita tengok dia bermain game, contohnya, banyak aset pertahanan di dalam game itu sendiri. Sudah biasa bagi pelajar itu. Tapi kita mahu melihat kepada teknologi dan kita juga mahu melihat kepada inovasi dia. Jadi dengan cara ini kita boleh mencongkil lebih banyak bakat di kalangan pelajar. Begitulah juga kita melihat bahawa objektif kita adalah untuk menyokong STEM itu sendiri. Kerana sains, teknologi, kejuruteraan dan juga matematik itu, dia hanya boleh dipertingkatkan bila kita menimbulkan minat di kalangan pelajar. Dan pelajar boleh membangkitkan minat dia bila dia tahu bahawa masa depan itu dia perlukan itu, dan ada ruang ataupun peluang yang lebih besar kepada dia untuk memastikan bahawa dia punya kehidupan yang baik, pekerjaan yang baik dengan teknologi dan industri pertahanan itu sendiri. Dan yang paling antara yang penting juga bagi kita, kerana kita tahu bahawa pelajar antara bila kita melaksanakan program ini, dia boleh meningkatkan komunikasi pelajar itu sendiri. Kerana dia berinteraksi sesama mereka, interaksi dengan guru, berinteraksi mungkin dengan pihak industri dan sebagainya, untuk memastikan bahawa hasil daripada penyidikan dan pembangunan itu boleh dipersembahkan kepada SRAI untuk dimanfaatkan bagi kita meningkatkan lagi pengetahuan kita tentang industri pertahanan itu. Itu dia sesuatu yang menarik sekali. Dan selain daripada mengeksplorasi dalam bidang yang baru, dan mungkin mereka boleh menunjukkan juga mendapatkan potensi diri yang tinggi. Dan itu yang dapat kita kongsikan juga. Kita akan berhenti rehat seketika, dan lebih banyak kupasan yang menarik selepas ini. Jangan ke mana-mana.
Baik, terima kasih. Masih lagi setia bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Kami bersama dengan YB Adli dan juga Dr. Aznida bercakap mengenai membudayakan R&D dalam bidang pertahanan, terutama sekali di sekolah. Jadi bila kita bercakap tentang membudayakan R&D dalam bidang pertahanan ni, antara program, salah satu program yang akan diadakan adalah Pertandingan Inovasi Pertahanan 2023 yang sudah pun bermula daripada bulan Jun yang lepas dan akan berlangsung sehingga bulan November 2023 ni. Jadi mungkin soalan untuk Dr. Aznida sendiri, antara objektif, tujuan dan juga pengisian dalam Pertandingan Inovasi Pertahanan ni, dan mungkin Doktor boleh perjelaskan lebih terperinci lagi apa aspek-aspek dalam pertandingan ni. Okey, dalam program membudayakan R&D pertahanan di sekolah ni kita ada dua program utama. Yang pertamanya pertandingan inovasi tadi, dan yang keduanya Iscakna Sains dan Teknologi Inovasi. So pertandingan ni dah bermula sejak bulan Jun. Sejak kita launchkan program ni di 5 pada 24 Mei tu, maka bermulalah program ni. So di 5 hari tu kita ada Sekolah Menengah Tuanku Putra yang bersama-sama Strike dan YB dalam majlis pelancaran tu. Kemudian kita akan mulakan, di situlah kita execute kita punya pertandingan ni, kita war-warkan. So pertandingan ini akan dilaksanakan 2 peringkat. Yang pertamanya penilaian berasaskan video dan kertas cadangan sahaja. So mereka akan submit ke kita dan tarikh tutupnya pada 4 September. So pada 15 September kita dah finalize. Kita akan beritahu pada sekolah-sekolah siapa yang layak ke peringkat akhir. So di peringkat akhir nanti yang kita akan adakan pada bulan November di Melaka, yang kita akan bawa grup-grup anak-anak ni, pelajar-pelajar ni yang berjaya ke peringkat akhir, kita bawa semua berkumpul di Melaka. Mereka akan present, dia akan persembahkan projek mereka, inovasi mereka, fizikalnya dan dari segi penulisannya yang kita akan nilai di situ. So hadiahnya berupa wang tunai. Hadiah pertama RM5,000, hadiah kedua RM3,000 dan hadiah ketiga RM2,000. So anak-anak ni semua, pelajar-pelajar ni juga akan diberikan hadiah cenderah hati. Okey. Itu pertandingan. So program kedua iaitu satu lagi. Pertandingan ni kita menjurus pada aspek-aspek, kalau tadi macam YB kata, kalau orang cakap pasal pertahanan, kita cakap pasal aspek ketenteraan. Oh tidak, yang ni kita punya tema is a future soldier, angkatan masa hadapan. So kita berdasarkan kepada kertas putih pertahanan yang kita launchkan dulu, yang kita dah launchkan, dan berdasarkan kertas putih pertahanan tu kita fokus kepada angkatan masa hadapan. So bila kita cakap pasal angkatan masa hadapan, kita bercakap pasal keupayaan fizikalnya. Yang mudahnya kita tengok Tony Stark lah kan, dia boleh terbang tinggi. So there's ada dia punya exoskeleton kita panggil, akan membantu anggota tu akan bergerak dengan lebih steady lah katanya kan. And then kita juga bercakap pasal komunikasi, jamming. So kan kita bercakap bila the full gear untuk future soldier ni, dia ada communication system, dia ada banyak sensor yang kita akan equip pada anggota ni. So communication is salah satu lagi teras yang kita ketengahkan. And then kita juga bercakap pasal pakaian dia. Pakaian dia pasal currently research yang kita ada yang tengah berjalan di Strike ialah untuk energy harvesting. So kita kumpul tenaga dalam material baju tu. So tak payahlah dia bawa charger semua kan. Sebab bila kita dah equipkan dia dengan banyak-banyak sensor tu, banyak tenaga yang diperlukan. Kita energy takkan kita nak balik ke camp nak charge kan. So the renewable energy dekat pakaian dan lain-lain yang berkaitan, yang boleh budak-budak ni fikir. Kadang kita tak fikir kan. Budak-budak ni kan dia macam kalau kita dengar dia bual-bual kan, budak-budak 4-5 tahun kan. Lagi banyak idea dia kita nak buat ni kan. Interesting kan budak-budak ni pada saya. Saya suka dengar budak-budak bercerita. Itu antara yang kita akan fokuskan. So untuk program yang kedua iaitu Cakna SNT Pertahanan, yang ini kita akan bergerak ke sekolah-sekolah. So untuk kali ini kita bergerak ke 4 sekolah.
Satu di Selangor, satu di Putrajaya, satu di Melaka dan satu di Negeri Sembilan. So target kita 2 sekolah berasrama penuh dan 2 sekolah harian. So kita akan dapat lihat perbezaan kan, macam mana budak-budak sekolah harian dan macam mana budak-budak sekolah berasrama penuh reflect pada program-program sebegini. So pertama kita akan 20 Julai ini kita akan ke SMS Rembau Negeri Sembilan. So diikuti dengan sebuah sekolah SMK Sarjana Impian di Selangor, sekolah menengah kebangsaan Durian Tunggal di Melaka dan sekolah Alam Shah di Putrajaya. Itu sekolah-sekolah yang kita sasarkan, yang kita dah cadangkan lah. So di situ nanti kita ada pameran statik, pameran interaktif dan juga information, di mana pameran statik, Stride sendiri akan buat pameran statik bersama-sama dengan industri. Industri juga terlibat dalam program kita ni. SCS Consultancy dia akan letak semua gear future soldier punya gear. Lepas tu kita ada VR games untuk anak-anak, yang mana dia punya game tu menjurus kepada pertahanan lah. Lepas tu kita ada ATM yang akan bercerita tentang kerjaya dalam Angkatan Tentera Malaysia. Kita tengok macam tu, sebenarnya banyak kerjaya mereka yang melibatkan sains teknologi, engineering, itu dia. JLJ. Macam-macam sesuatu yang menarik. padat sangat aktiviti-aktiviti yang telah pun dirancang untuk anak-anak pelajar-pelajar di sekolah-sekolah ni. Lepas tu kita ada UPNM sama-sama kita. UPNM akan bercerita apakah syarat kemasukan ke UPNM, apakah kursus yang ditawarkan, peluang kerjaya selepas tu. Tak semestinya you kena masuk tentera, tapi dia ada 2 cabang di Itu situ. dia antara peluang yang pengisian ada yang ada dalam situ. Dan Wabi, kita nak tahu juga Wabi, mengenai harapan daripada program ini yang dijalankan pastinya. Memanglah kalau kita lihat bila kita sudah macam tadi Dr. Snida sebut ada pelbagai program yang kita buat, tapi harapan yang paling penting bila kita mulakan tentang R&D pertahanan ini dan kita libatkan sekolah ini adalah kita sebenarnya mahu membina daya fikir ataupun inovasi pelajar-pelajar kita, kerana kita tahu bahawa mereka sebenarnya kalau diberi peluang mereka boleh orang kata mencapai bintang. Ini memang kemampuan generasi Malaysia. Jadi bagi saya harapan kita adalah untuk memberikan mereka ruang supaya mereka boleh berinovasi, terutamanya dalam industri pertahanan itu sendiri. Yang kedua adalah saya fikir antara paling penting kita tahu bahawa dalam industri pertahanan kita kita banyak kita berbelanja berbilion ringgit untuk membeli aset-aset pertahanan ataupun memanfaatkan industri pertahanan itu untuk tujuan mempertahankan negara kita. Dan saya fikir untuk masa hadapan generasi kita sebenarnya ada kemampuan kalau kita membina daripada hari ini. So masa depan kita, kedaulatan negara kita, pertahanan negara kita, inovasinya datang daripada kita sendiri. Jadi ini sebenarnya harapan kita dan harapan bagi saya, harapan kementerian dan harapan kerajaan madani ini juga seperti mana yang diilhamkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Daya cipta mesti ada pada kita. So apatah lagi dalam industri pertahanan. Dan saya fikir kalau kita mulakan pada hari ini, dan kita pun sebenarnya sudah ramai juga tenaga-tenaga pakar kita, termasuk saintis-saintis kita, dan kalau digabungkan dengan generasi-generasi yang lebih muda di peringkat sekolah itu, saya fikir ini dapat membantu masa depan negara kita. Dan bukan sahaja tentang inovasi, tapi tentang ekonomi juga, menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan dan sudah barang pasti menyediakan kehidupan yang lebih baik bagi mereka. Itu yang pastinya. Dan masa sama mungkin boleh menanamkan cintakan negara itu lebih tinggi lagi di kalangan para pelajar ini. Itu saja berkesempatan masa yang ada begitu. Masa tu kita rasa begitu suntuk sekali. Baru sangat pada kita dengan YB dan juga doktor pada hari ini. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada YB Adli dan juga Dr. Azinda kerana sudi berkongsi pada kami pada hari ini, juga dengan bersama dengan penonton berkenaan dengan program yang akan dijalankan, dan dengan harapan pada masa hadapan nanti negara kita akan dapat orang kata menghasilkan lebih banyak lagi pakar-pakar, terutama sekali dalam bidang pertahanan. Yang pastinya pakar-pakar tempatan, anak-anak tempatan. Betul. Itu yang pastinya. Dan kita akan berhenti rehat seketika dan akan kembali selepas ini.
bertempat di Kompleks Membeli Belah IOI City Mall Putrajaya, telah berlangsungnya acara Fashion Aeon buat edisi kedua tahun 2023. Aeon yang sememangnya menjadi pusat tumpuan barangan keperluan harian termasuk pakaian, tampil dengan pelbagai fashion pakaian mengikut cita rasa dan kehendak pelanggan-pelanggannya yang terdiri dari pelbagai gaya pakaian mengikut identiti dan kepribadian mereka. Sebenarnya Aeon nak menampilkan atau menunjukkan yang fashion itu bukan sekadar diambil penting dari sudut desain sahaja. Ianya perlu adalah untuk setiap hari dan untuk setiap orang. Jadi dari pelbagai saiz, pelbagai background, pelbagai kebolehan, semua mempunyai fashion sendiri dan mempunyai ekspresi sendiri menerusi fashion mereka. Bagi meraihkan kepelbagaian gaya peribadi setiap orang dari segenap lapisan umur, Aeon mempamerkan sebanyak lebih 500 fashion mengikut kategori tertentu yang diperagakan oleh lebih 500 model termasuk orang awam, khas buat hadirin dan pengunjung di sana. Kejayaan Aeon dalam pratonton fashion kali ini membuka ruang pihaknya mencipta sejarah dalam Malaysia Book of Record sebagai penyertaan paling ramai dalam peragaan fashion. Sebenarnya penglibatan Malaysia Book Records kali ini adalah sesuatu sampingan sahaja yang kita rasa apa kata kalau kita juga berikan kepada kesemua 500 lebih yang mengambil bahagian sesuatu yang mereka boleh bangga dan sesuatu yang mereka dah mengambil bahagian dalam sesuatu yang cukup bermakna. Sebab itulah mereka diberi jemputan untuk menghadiri dan untuk mereka validate, memberi validasi yang memang pun kita ada lebih daripada 500 peserta untuk Aeon Fashion Preview. Matlamat acara ini adalah untuk menyemarakkan lagi rasa keyakinan yang tinggi, bangga dan hargai diri kita seadanya. Dengar sini semua orang kampung. Walau apa pun yang datang, hantu ke setan ke, jangan takut. Rasa lebih baik teman pergi cakap baik-baik dengan dia. Teman pergilah ya? Ya, pergi. Teman pergilah ya? Pergi. Doa-doa kat teman ya. Excuse me, Suan. Cakap. Assalamualaikum, ya ahli kubur. Ini dah kenapa semua orang pecipam je ni? Kampung kita ni udah kena kacau dengan hantu. Annyeonghaseyo. Hantu Suan. Tempat Suon. Kami kena kejar, Abi. Dengan hantu Korea. Wah, Korea. Apa tak boleh buka pintu kamu ni? Hei, tunggulah. Saya ada pintu nak buka ni. Tak boleh buka. Ikan dia lagi. Sekarang kena ada TV. Saya boleh pulang. Macam mana tu Pasha? Baru tengok trailer pun dah rasa macam tak saya sabar-sabar. tak boleh tengok cerita seram. tapi ini bukan sebarang seram. Seram yang saya rasa selalunya kita tengok seram stres kan. Tapi saya rasa kali ini seram yang menghiburkan, membuatkan mungkin kita akan ketawa di situ dan tak ada stres di situ, akan dilepaskan segalanya dan pastinya kita nak bercakap mengenai Suon. Okey. Suon. Nama dia macam ada seakan-akan dekat-dekat dengan movie Ju-on. Mungkin dimelayukan? Mungkin. Jadi kita bertanya kepada pengarah dan juga pelakon sendiri filem Suon bersama kita pada hari ini, Aji Boy dan juga Syawani. Assalamualaikum, selamat datang ke Program Malaysia pagi ini. Hari ini nasib baik dia tak pakai baju susah. Kalau tak ada lari set dah. Okay. Kita nak tanya dulu, mungkin pada pengarah lah, kita nak tanya inspirasi orang kata filem Suon ni, macam mana tercetusnya idea, ada kena-mengena ke dengan filem Korea Ju-on tu, macam mana? Actually dia bukan inspired lah, actually kita cuba try untuk create satu lagi hantu yang sangat friendly, sangat lovable kan. So orang kata kan hantu seram kan. So macam mana kita create hantu yang sangat friendly dekat Malaysia ni.
So kita wujudkan Su-on iaitu sepupu pada Ju-on. So Ju-on Jepun, so Su-on is Korea. So Korea ni ialah kita tengah orang tengah famous pasal Korea kan. So itu pasal kita create hantu tu kan. So that's why kita create tapi tak nak takut, tak nak yang menakutkan. So kita nak budak suka, family suka. So kita create karakter yang hantu yang comel dan lovable. So kalau takut cerita horror, ini bukan cerita dia. Kalau nak kelakar, ini cerita dia. Okey, so okeylah kalau I pergi tengok tak nak boleh, takut sangat. Okey, cuba apa yang saya difahamkan cerita ini movie ini ataupun filem ini sesuatu kelainannya adalah dia adalah kolaborasi antara watak-watak daripada hantu-hantu terdahulu filem hantu terdahulu. Kalau kita dapat saksikan masih lagi mengekalkan Awi dalam cerita Hantu Kak Limah kan. Awi ada di situ dan mungkin ada figura Hantu Kak Limah seimbas lalu dan mengapa adanya kesinambungan di situ diangkat untuk filem sinema Malaya Malaysia Su-on ini? Okay, actually dia bukannya watak-watak yang sama sebenarnya. So kita cuba create satu vibe yang kita ketandusan cerita-cerita yang orang kata lawak-lawak, bukan lawak sih, maksudnya situasi kampung. Yang banyak sekali banyak modern, banyak kan. So banyak urban punya lawak. So for me yang dah involve dalam production yang membesar dengan filem-filem maestro Muhammad Khalid. So saya berminat dengan cerita-cerita macam tu. So that's why nampak mungkin itulah rohnya, itulah bagaimana saya buat cerita tu. So macam watak-watak yang dalam tu sebenarnya is macam homage lah, macam saya homage contribution Muhammad Khalid dalam industri filem tanah air. Dan itu pasal nampak macam ada karakter-karakter yang pernah lihat, tapi sebenarnya semua basically karakter-karakter baru. Bukannya karakter yang sama macam filem-filem yang ada sebelum ni. Dia adalah karakter baru. Cuma mungkinlah kita ni dibesarkan dengan filem Muhammad Khalid, so mungkin orang nampak ni macam cerita orang, tapi bukan sebenarnya. Okey, kita nak tanya juga kepada pelakon. Yelah, kalau nak ikutkan kita sebenarnya dah ada banyak juga filem-filem komedi seram ni. Jadi nak tanya pada inilah yang terlibat yang berlakon dalam filem ni sendiri. Apakah orang kata perbezaan atau apakah yang lain tentang filem Su-on? Dia lainnya filem Su-on ni lain sebab ada dia je. Boleh jarang jumpa dia. Yang lain tak ada dia. Sisi rare. Sisi rare kan. Dalam kampung ni dengan kampung sebelah lah. Kampung lagi satu. Nanti tengok dalam siapa yang tengok filem tu jangan tahulah. Lain dia kita berinteraksi dengan mungkin kata hantu tu made in Korea kan, yang tak pernah saya jumpa kan. Biasa saya ni jumpa hantu Kak Limah, jumpa orang mati, itu yang saya jumpa lah, itu yang lain ni lah. Tapi nak kata watak tu lebih kurang sama lah. Saya masih dengan kebodohan saya dalam filem kan, masih dengan kebodohan saya, dan juga saya agak vokal lah. Sebelum ni pun memang saya agak vokal sebab director arwah sebelum ni pun memang suka menggunakan saya untuk meluahkan perasaan dia. Sama juga dengan Haji Boy. Sebab Haji Boy ni saya dah kenal lama. Sebab dia antara assistant director kesayangan arwah Mak Khalid dulu. So saya dah kenal dia lama, lebih daripada 10 tahun. Cara dia mengarah adalah sama macam mana arwah mengarah. Itu yang saya rasa agak selesa. So kelainan tu memang bagi saya memang hampir tak ada, tapi adalah sikit-sikit. Sebab saya merasakan masa dia mengarah adalah sama macam masa arwah Muhammad Khalid mengarah. Sama. Jadi difahamkan filem Su-on ni juga adalah filem pertama terbitan Dato' Awi. Betul. Dan juga merupakan satu orang kata tribute lah kepada Muhammad Khalid itu sendiri. Jadi sebagai pengarah, macam mana nak bawakan atau mengarah filem ni dalam untuk membawakan satu kelainan yang tak nampak sangat macam orang kata tiru style direction Muhammad Khalid, tapi pada masa yang sama ada unsur-unsur pengarah Muhammad Khalid itu sendiri. Okey, sebenarnya dia first kali bila kita buat cerita Su-on ni, dia bukannya tribute. Sebab masa saya buatnya Abang Mat hidup lagi. So kita sering berhubungan, kita telefon kan, tengok bang saya ni, dia macam nak bergurau dalam dunia seni. So Abang Mat macam tu, okey saya akan buat satu benda untuk artis balik dia kan. Tapi yalah dia kan orang kata umur tak panjang, jadi dia tak dapat tengok hasil ni. Jadi bila orang kata sama ke tidak ke, itu subjektif. Sebab apa, macam saya kata tadi, rakyat Malaysia membesar dengan filem-filem Muhammad Khalid. Jadi bila seseorang cuba buat cerita macam tu, orang akan kaitkan dengan Muhammad Khalid, sedangkan tak boleh dikaitkan. Dia macam P.Ramlee lah. Sebab apa, Muhammad Khalid punya karya ni satu benda yang tidak boleh disamakan dengan orang lain. So kalau macam mana, sehebat mana orang pun, dia akan berlainan dengan apa yang dia buat. Jadi bila kata macam mana nak lari pada konsep Muhammad Khalid tu, sebenarnya dah totally lari. Totally lari. Sebab kenapa? Sebab Abang Muhammad dia penuh dengan sindiran-sindiran, satira kan, satira.
Saya ada juga, tapi saya punya sindiran ni lebih pada memang jenis yang orang muda punya sindiran. Memang straight to the point je. Lama kali dia berkias, kita straight to the point kan. Tapi dengan fun lah, dengan dalam medium yang seronok lah macam tu. Itu dia. Akan bercipam di Pawagam pada 6. Maksudnya akan ditayangkan Betul. di Pawagam pada esok. Dan Syahwani, kalau dulu dalam watak filem dulu ya, Hantu Kat Limah dikenali sebagai Wani yang orang kata wataknya begitu nerd sekali. Tengok muka je, tak payah keluar dialog. Tengok muka je pun orang dah ketawa kan. Adakah watak yang sama juga dikekalkan nama Wani itu, ataupun apa kelainan dalam filem ini dalam watak Wani itu sendiri? Watak tu karakter dia lebih kurang sama, tapi watak dia lain. So kalau nak tahu watak saya watak apa, watak Awi watak apa, Ropi watak apa, kena tengoklah. Okay, so dia ada elemen suspense tu. Tak lama lagi lah, besok dah boleh tengok. Tapi boleh nampak different antara filem-filem sebelum ni dengan filem Prawn. Ada perbezaan. Ajib cuba blend saya lah. Takkanlah saya nak jadi anak orang kaya drama pukul 7 pula kan. Terbalik habis semua cerita orang kan. So masih di landasan yang sama, tapi Ajib berjaya lah mengubah saya. Kiranya memang berbeza lah watak dulu kan. Asyik kena tipu percaya, lurus je. Kebodohannya ada di situ lagi. Kebodohannya masih di situ, tapi Ajib buat Kepandaian lebih. Kepandaian lebih. Dan lebih dia punya panahan dia tu lebih macam vokal saya tu lebih straight to the point lah. Tak ada nak berkias-kias macam arwah punya. Arwah dia macam gunakan saya untuk melepaskan, cuba memerli rakyat kan. Lebih berkias macam Ajib dia. So saya cakap direct terus. Adalah benda-benda yang mengikut apa peredaran masa sekarang kan. Yang kita sini pun bila saya cakap benda tu, bila audience tengok, betul juga si dia ni cakap. Nanti kita tengoklah besok. Dia bercakap pasal message yang nak disampaikan kan. Memang orang kata satu filem ni filem komedi seram, tapi pada yang sama saya pasti mesti ada message yang nak disampaikan kepada penonton. Sebagai pengarah, apakah message itu yang nak disampaikan selain daripada untuk orang ramai berhibur lah? Kata. Dalam hidup ni jangan stress-stress lah, kena have fun je sebenarnya. Message saya sampaikan ni sebab saya buat cerita ni sangat light, sangat light, which is bukanlah kata tak nak suruh orang berfikir, tapi orang kata tujuan filem tu sendiri untuk menghiburkan buat masa sekarang ni, zaman sekarang. Dulu memang untuk tujuan propaganda, tapi sekarang ni untuk menghiburkan. Jadi bila kita tahun demi tahun ni kita mengharungi cabaran yang sangat hebat, jadi this is the time untuk kita hilangkan stres kita. Stres memang ada, stres is there kan, tapi takkan kita nak continue stressful tu kan. So filem ni adalah untuk bagi kesedaran yang hidup ni kena enjoy je sebenarnya. Hidup life ni kena enjoy je itu. Dan yang penting filem ini adalah sesuai untuk dibawa tayangan untuk sesi betul, keluarga. satu family. Produser kita sini Datuk Agi pun cakap, sebab kita ni masyarakat ni terlalu takut dengan hantu. Sebab tu dia buat yang filem yang ni untuk hantu yang kelakar. Memang takkan ada elemen seram langsung. Dimomokkan. So tak ada elemen apa jump scare lah apa segar-segar, tak ada. Memang datang untuk kita gelak je. Tu je. Aku nak tanya juga, ini soalan ni lah saya nak tanya. Sebab ramai juga orang kata, kita ni dah banyak sangat lah filem komedi seram, balik-balik komedi seram, balik-balik komedi seram, benda yang sama. Nak tahu komen daripada pengarah dan juga pelakon sendiri macam mana? Dia filem dan makanan ni sama je sebenarnya kan. Pergi mana-mana pun jual semak, pergi mana pun jual mi goreng. Tapi itu maksudnya kita menyajikan hidangan yang pelbagai kan. Macam banyak filem-filem yang keluar ni, action movie semua. Kita menyajikan pelbagai hidangan. Jadi terpulang pada penonton untuk memilih apa hidangan yang nak ambil kan. So kalau kita buat satu benda je, contoh macam filem seram je, tak ada cerita lain, itu lain cerita. Tapi kita nak majmukkan, kita nak meraihkan karya-karya yang ada kat sini. So tak salah bagi saya kalau kita nak pelbagaikan genre yang ada di sini. So macam filem seram itself, kenapa kena wujud horror komedi? Sebab ada setengah orang suka horror, ada setengah orang suka komedi. Jadi takkan nak buat dua cerita kan. So kita combine kan, cuma kita lesskan. Macam saya untuk soalan ni, dia more tu sebenarnya nak enjoy. Jadi saya lesskan horror dia. Actually tak ada pun horror dia. Horror dia ada lah, tapi dia bukan lebih pada menakutkan. Dia memang lebih nak making fun je sebenarnya. Dan kita nak tahu juga sepanjang lokasi penggambarannya berlangsung di mana dan berapa lama masa tempoh penggambaran tu berlangsung? Okey, memang favourite place saya Taiping kan. Kawasan tanah hujan kat situ kan. So kita syuting di Taiping dan makan masa lebih kurang dalam 20 ke 25 hari kita syuting tu. Dan pengalaman Syahwani dalam membintangi filem sinema Malaysia Su On ini, apakah kelainan dan satu pengalaman yang baru diterokai? Pengalaman baru tu bagi saya sebab daripada pengarah kan, produser dia, kru dia sendiri yang saya dah biasa bekerja. So saya dah tak rasa agak janggal lah. Saya cuba kelainan dia mungkin Mamat Khalid tak ada di set untuk maki saya lah. Sebab Haji Boy pun maki juga kan. Tapi
dia rasa lain lah bila kita bernahodakan Haji Boy dan bernahodakan Muhammad Khalid. Dia ada kelainan dia sikit, walaupun ikatan adik-beradik tu dah ada kat situ, tapi dia lain sikit lah. Cuma itulah perbezaan dia. Cuma bagi saya secara kesimpulannya tiada bezanya. Sebab saya dah biasa, sebab saya dah kenal Haji Boy lama dan kru semua adalah orang yang sama. So saya ada langsung. Okey, nak tanya barisan pelakon dalam orang kata movie Su'an ni, antaranya Dato' Awi, Rin Rahim, Ropi dan juga Azli senario. Adakah dengan barisan pelakon ni yang dihidangkan kepada penonton, harapan daripada katalah peminat filem dan juga peminat filem komedi seram khususnya? Harapan saya ramai-ramai pergi panggung layan cerita tu, just fun. Sebab saya macam kita cakap, sebagai pembikin, sebagai pengarah, kita mesti nak ada pulangan untuk producer. Sebab apa? Untuk producer buat lagi untuk meramaikan, membanyakkan filem. Tapi saya sebagai pengarah itself, saya sebenarnya suka orang terima cerita tu kan. Kalau ada kritikan, dipersilakan, tapi bukan condemn. Kritikan dan condemn tu berbeza kan. Sebab kita sekarang viral dengan benda-benda yang sikit-sikit condemn, kononnya kritik kan. Bila kita melihat, oh tak ada kritik, bukan kritik. Condemn dan kritik tu berbeza. Kalau kita buka kamus pun condemn, kritik tu berbeza. Condemn menjatuhkan, kritik membangun. So harapan saya pergi watch the movie, enjoy. Kalau ada benda-benda rasa macam ada benda-benda yang nak sama-sama membangunkan industri filem tanah air, kritiklah dengan berhemat kan, berhemah. Janganlah kita condemn produk-produk yang ada dekat industri. Betul. Dan bagi anda mungkin merindui kan, kita tahu kehilangan besar iaitu Muhammad Khalid dalam industri seni tanah air. Dan kalau anda masih lagi merindui, orang kata apa, bau-bau tu ada kan, mungkin wajib menonton sinema Malaysia Su'an ini di Pawagam pada esok. Dan mungkin daripada Haji Boy, apa kata-kata yang nak disampaikan kepada penonton untuk membawa mereka? Sebenarnya rugi ni kalau tak datang. Alamak, kalau saya cakap lebih kan macam puji diri sendiri pula kan. Memang perlu. Tapi tu siapa ada. lagi kalau bukan mengarah betul lah. Tapi macam saya cakap tadi lah, tujuan saya buat filem ni adalah untuk meraihkan penonton, meraihkan industri. Jadi nak bagi orang hilang stres kan. So pergilah penonton. Pergi betul, rasanya memang baloi. Apa kita ada banyak pelakon-pelakon hebat dalam filem Su'an tu. So dah lama dah kita stres ni, just have fun the movie. Dan bagi Syawani pula? Dan Syawani pula macam mana? Bagi saya harapan saya simple je. Saya harapkan orang dapat support filem ni, dan harapan saya bila support, so mungkin orang akan minta next. So adalah kerja untuk kami lepas ni. Ada pula Su'an 2 mana tahu lagi kan. Su'an 2 kan. Insya-Allah. Kita pergi Jepun, pergi Korea mana tahu kan. Okey, itu je masa yang kita ada untuk Apa Khabar Malaysia pada hari ini. Kita dah sampai ke penghujung rancangan. Sekali lagi nak ucapkan terima kasih kepada Haji Boy dan juga pada Syawani. Kepada anda semua di luar sana, jangan lupa saksikan di Pawagam filem Su'an yang akan ditayangkan besok. Itu saja untuk hari inilah kan kita hari ini. Assalamualaikum, selamat dan sehingga berjumpa lagi. Jaga diri, jaga kesihatan semua. Assalamualaikum, bye. Pagi hari terus bangkit, yakin berdiri.